Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك نستعين يا فتاح يا رب العالمين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bab ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda at-ta'am. Bab yang ke-27 berkenaan wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak makan. Dibawa datang 3 riwayat dan sebelum ni dalam bab sebelum ada 2 hadis yang menyatakan berkenaan wudu. Berkenaan wudu sama ada sesudah makan. Yang dinyatakan bahawa ada masa Nabi tidak berwudu terus dan ada yang menyatakan wudu. Makna wudu di situ dari segi bahasa ialah membasuh 2 tangan dan berkomor. Dan di sini dibawa datang 3 riwayat. Dan kemudiannya bab yang ke-28 dibawa 7 riwayat berkenaan doa sebelum makan. Hadis yang ke-178. حديث مرفوع وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء Qala inama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Hadis ni sahihun akhrajahu, merekodkannya At-Tirmizi. Wa qal, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahihun. Wa Abu Dawudah, Imam Abu Dawud pun merekodkan. Wan Nasa'i, Imam Nasa'i min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Perawi Ahmad bin Mani' daripada Ismail bin Ibrahim, ketiganya daripada Ayyub, dan keempat daripada Ibnu Abi Mulaikah, dan kelima daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau keluar daripada tandas, dihidangkan makanan kepadanya. Maka mereka, orang yang menghidangkan, iaitu sahabat Nabi yang berkhidmat dengan Nabi, mereka ni bertanya lepas Nabi keluar tandas, makanan nak dihidang, patutkah kami bawa air untuk berwudu? Itu sebab dalam lafaz tu dituliskan ala na'tika biwadu. Waw bagi di atas. Bila waw bagi di atas wadu, maknanya air wudu. Kalau wudu tu baru amalan ambil wudu tu. Itu beza dalam bahasa Arab, beza bagi sikit ya. Wadu maknanya air wudu. Kalau wudu iaitu amalan mengambil air wudu tu.
Jadi mereka kata, ala, adakah patut naktika kami bawa datang kepada engkau biwadu, air wudu. Patut bawa dah ni. Qala, sabdanya baginda Nabi SAW, hanya sanya aku disuruh berwudu apabila aku hendak mendirikan sembahyang. Jadi wudu di sini wudu istilah, bukan wudu bahasa. Maknanya wudu yang bermula rukun 4. Basuh, kena basuh muka, tangan, ke siku, sapu kepala, basuh kaki ni, istilah wudu tu, tu untuk semayang ya. Selain semayang tidak diperintah. Tetapi tidaklah menafikan sentiasa berada dalam berwudu tu satu keadaan yang baik. Kerana itu ada riwayat-riwayat lain, pujian Nabi kepada Bilal radhiyallahu anhu. Nabi kata, wahai Bilal, aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Maknanya dengar tapak kaki dalam syurga, orang tu orang syurga lah. Ada amal istimewa ke? Kata Bilal radhiyallahu anhu, dia tidak ada amal istimewa kecuali setiap kali dia mana berhadas atau batal wuduk, dia terus akan memperbaharui atau mengambil wuduk. Jadi itu di antara kelebihan sentiasa berada dalam bersih, suci dalam keadaan berwuduk. Jadi tidaklah menafikan hadis tu. Cuma hak ni nak memberitahu perintah wuduk tu untuk semayang. Selain pada semayang tidak. Hak lain tu maknanya baiklah kalau ada, tapi nak Nabi SAW jawab ni, bimbang takut orang akan anggap nak makan kena ada wuduk juga. Jadi tidak. Bila Nabi kata gitu, maknanya tidak. Kalau kata yang kena basuh tangan, itu ada. Jadi dalam awal bab tu ditulis sebagai wuduk Rasulullah ketika hendak. Ketika di situ dalam erti kata sebelum dan selepas. Ainda dengan makna ketika tu sebelum dan selepas. Dan yang dimaksudkan dengan hendak makan, maksud hendak makan ni makanan asasi atau makanan berat lah. Maknanya makan makanan uqtiyatan au ta'adduman au tafakkuhan. Ni makanan-makanan untuk makanan qut, makanan keperluan harian, makanan yang ada kuah, makanan mungkin buah-buah. Adapun jika makanan iaitu jenis ubat, makanan buah ubat itu tak termasuk dalam bab. Kadang-kadang dari segi ulama di sini dalam bahasa Arab makan-makannya ta'am, kan? Ta'am itu untuk makanan-makanan inilah. Kalau makan ubat dia tak panggil ta'am, dia panggil tadawi. Baik. Itu dari segi penggunaan kalimah ta'am dan inda dengan makna sebelum dan selepas. Dalam lafaz hadis ada dinyatakan kalimah al-khala'. Al-khala' ni diterjemahkan dengan tandas. Dan asal perkataan itu ialah al-makanul khali, tempat kosong. Kemudian perkataan sahabat yang berkhidmat bertanya, ala na'tika, adakah patut kami membawa datang? Ini oleh kerana kemungkinan pada mereka menganggap perlu ada wuduk. Dan wuduk tu sebenarnya kena dilihat dari satu sisi yang lain, iaitu dari segi bahasa. Memanglah sebelum makan sepatut basuh tangan, berkomor. Itu dari segi bahasanya wuduk. Tapi mereka pun bimbang, mungkin yang dimaksudkan juga wuduk yang istilah, maka itu sebab mereka tanya dulu.
patutkah kami bawa datang air wuduk? Mungkin Nabi kata kena bawa, kena ambil wuduk, maka iyalah, jadi tanya dulu. Sebab sebelum ni pun kan dalam bab makan, dalam bab sebelum ni adanya lafaz, dan dalam hadis, dua hadis itu berkenaan dengan wuduk sebelum wuduk, selepas makan tu. Maka bila mana mereka dijawab oleh Nabi bi annal innama umirtu, sesungguhnya aku hanya diperintah bil wudu iza qumtu ila solah, hanya untuk diperintah wuduk ni kerana nak sembahyang maka perintah bila disebut oleh Nabi diperintah, itu yang hak mesti dengan wuduk itu untuk sembahyang maknanya asal sembahyang mesti dalam keadaan suci, dan dalam keadaan jika orang yang mana berhadas dengan hadas kecil, maka wuduk mesti Jadi itu sebagai satu nas bahawa untuk makan bukan perlu ada wuduk, bukan semestinya ada wuduk, tidak menafikan kebaikan sentiasa dalam berwuduk. Jadi jawab Nabi pun kena juga tu. Sebab pertanyaan mereka, ala naktika, adakah patut? Maknanya adakah patut ni, istifham di situ dalam erti kata mesti ke? Maka jawab Nabi, tidak, tak mestilah. Perintah hak mesti. Mesti ni bersih berwuduk, benda yang diperintah. Hak yang diperintah wuduk nak semayang gitu. Wuduk situ dengan makna air wuduk. Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah, hanya diperintahkan aku berwuduk apabila nak bangun sembahyang, iaitu nak melaksanakan sembahyang. Maknanya yang wajib wuduk tu ialah nak solat, nak sembahyang. Selain pada tu tak wajib Wa bihi qala haddatsana, hadis marfu' juga ni 179. Wa bihi qala haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Sa'id bin al-Huwairisi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. 5 perawi juga. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-gha'iti fa'utiya bi ta'amin faqila lahu ala tatawaddau faqala usalli fa'atawaddau. Jadi dari segi makna hampir sama, dan hadis ini pun hadis yang sahih. Akhrajahu, merekodkannya Imam Muslim, Imam Nasa'i min tariq Ibn Juraij, iaitu periwayatan lain sikit. Qala akhbarani Sa'id bin al-Huwairis an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabruzu summa kharaja fa ta'ama wa lam yamassu ma'an. Maksud daripada hadis ni, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari membuang air. Al-Khala' tadi nama tempat. Dan selain pada al-khala' dalam bahasa Arab, kalimah yang lebih baru lagi diguna mirhad, tandas maksudnya. Cuma ghaid ni perkara, perbuatan, iaitu membuang air. Membuang air besar panggil ghaid, membuang air kecil baul. Baul tu sendiri air kencing. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada membuang air. Maknanya setelah selesai buang air, Nabi keluar mari. Maka dihidangkan dengan makanan. Macam tadi juga, faqurriba tadi, dihidangkan makanan. Ini dibawa mari makanan. Dibawa mari, dihidang. Jadi kalau kita tengok molek, dari segi adab dalam bab penghidangan ni, memang sepatutnya orang
yang nak makan, kita menanti makanan. Itu lebih aula. Sebab tu dalam mana-mana hadis akan dinyatakan. Ini sebagai satu poin. Tadi lafaz tadi faqurriba. Maksudnya fa tu fa li ta'qib. Li ta'qib tu sesudah, sedikit. Maknanya Nabi keluar saja daripada tandas, barulah sahabat-sahabat ni menghidangkan makanan untuk baginda. Dia tidak menghidangkan dulu. Jadi kalau dari satu aspek lain kita kata mungkin jadi macam kelang kabut sikit kan, orang ada baru nak hidang. Tidak, itu yang terbaik. Sebab dikira orang yang nak makan ni dia yang menanti makanan. Sebab itu doa nanti kita akan tengok bab selepas ni, Allahumma barik lana adalah doa apabila makanan dihidangkan. Jadi kita mari duduk dulu, makanan pun dihidangkan. Bila makanan mula dihidang, mari angkat tu, masa tu yang sunat menyebut Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kepada kami fima razaqtana, apa yang kamu rezekikan, kurniakan kepada kami. Rezeki-rezeki ni kurnia. Waqina, selamatkanlah kami azabannar, dari azab neraka. Jadi masa dihidang kita duduk dulu, dan makanan bila dah selesai diangkat dulu hidangan. Ni kadang ada tempat, sama ada di kedai ke di mana, tuan kedai dia tak bagi, orang-orang yang bekerja dia kata jangan angkat lagi, tu orang duduk lagi tu. Kan? Orang duduk jangan angkat lagi. Lepas tu pula dari satu aspek lain, bahagian orang yang dia dia faham kalau angkat dulu tu seolah nak suruh perambak pergi ni. Angkat awal-awal ni perambak. Maknanya biar orang bangun dulu. Tapi tidak, itu mungkin pada adat kita atau kebiasaan. Tapi yang asal memang orang kena tunggu dulu makanan dihidangkan, habis makanan diangkat, baru orang bangun. Sebab ada doa. Makanan dihidangkan, doa Allahumma barik lana. Dan apabila makanan diangkat, maknanya orang mari angkat semua tu, masa tu kita ucapkan Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Ada riwayat sambungan lagi, ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamdan, dengan puji-pujian. Kasiran, yang banyak. Tayyiban, yang baik. Mubarakan, yang diberkati, fihi, padanya. Maknanya cantik itu Nabi SAW ajar kita bila kita nak makan dan sesudah makan pun. Maknanya sebelum makan pun, dengan doa, dan sesudah makan pun diangkat makanan. Dan sambungan tadi itu ada hadis ghaira makfiyin, yang mana segala pujian baik yang diberkati dari Allah Ta'ala ni ghaira makfiyin, tidaklah kata ada kesempurnaan, wala muwadda'in, tidak ada ditinggalkan, ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan, dan tidak ada mana-mana rezeki Allah tu tidak ada orang kehendaki, maknanya semua memerlukan. Wala mustaghnan anhu rabbana, wahai Tuhan kami, maknanya kami memang dengan segala puji-pujian yang diberkati, yang baik ni kami perlukan. Kami perlukan untuk diri kami. Maknanya itu jadi kehidupan yang baik. Masa kita menghadapi makanan, kita dengan doa, dengan adab, cantik kan? Baik. Jadi sebab itu kita tengok faqurribatu, fa kalau dalam bahasa Arab dipanggil litaqib tadi. Jadi dia mari dulu duduk, baru sahabat Nabi pun menghidangkan. Selepas tu dalam hadis berikut pun fautiya bi ta'amin, fa tu litaqib. Nabi duduk dulu, baru makanan dibawa mari. Hadis yang dihidangkan dengan makanan. Jadi Nabi keluar daripada tandas buang air, lalu maka di sini diterjemah tu sebenarnya kalau lebih sesuai fa li ta'qib ni, lalu kan, maknanya dihidangkan dengan makanan. Maknanya Nabi keluar dulu, selesai baru dihidangkan. Lalu ditanya kepadanya, patutkah engkau mengambil wuduk? Maknanya ala tatawaddu. Sebelum ni riwayat kata tanya
kamu nak ambil wuduk ke, nak bawa mari air ni, nak ambil wuduk tak? Nabi SAW jawab, jika aku semayang maka aku mengambil wuduk. Nak semayang baru ambil wuduk. Maknanya hak wajibnya nak semayang ambil wuduk, nak makan tak wajib ambil wuduk. Itu Nabi nak menjelaskan di situ supaya tidak ada orang tu salah faham atau sebaliknya. Hadis 180, wa bihi qala haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Qais bin Rabi'. Kemudian sanad tahwil. Hak lepas pun kita baca sanad tahwil lah. Adakah sanad tahwil? Ada. Sanad tahwil maknanya itu satu. Yang ni yang kedua. Tu tahwil maknanya yang kedua. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Karim al-Jurjani an Qais bin Rabi'. Sama Qais tu. Jadi hak tadi Yahya bin Musa, Abdullah bin Numair daripada Qais. Hak ni Qutaibah kata Abdul Karim Jurjani dari Qais. Tu dua jalan berbeza. Sampai ke Qais bin Ar-Rabi' sama-sama tu. Dan kedua-dua sanad tu dia akan sambung kepada An Abi Hashim 4 perawi, An Zadan 5 perawi. Zadan Zadan ni anak murid Ibnu Mas'ud. An Salmana radhiyallahu anhu qala qara'tu fit Taurati anna barkatal ta'ami al-wudu'u ba'dahu فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. Hadis ni dhaif, telah akhrajahu merekodkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi wa qala Qais bin Ar-Rabi' tu yudha'ifu fil hadis. Ada dia melemahkan dalam hadis. Kadang-kadang dia kata hadis lemah. Jadi dia tu perawi yang lemah, yang menyebabkan hadis jadi lemah. Begitu juga merekodkan oleh Al-Hakim, Hakim iaitu Abdullah Nisaburi wa Ahmad wa Abu Dawud At-Tayalisi wal Baghawi min turuqin, daripada beberapa jalan, iaitu beberapa periwayatan. An Qais bin Rabi'. Wa qala al-Hakim tafarrada bihi Qais bin Rabi' an Abi Hashim wa anfaradahu ala uluwi mahallihi aksara min an yumkina tarkuhu fi hadzal bab. Dia kata kadang Qais bin Rabi' ni dia tak cerita pun riwayat ambil dari Abu Hashim. Itu banyak-banyak tempat yang jadi dia tu dhaif. Tapi di sini dia buat mari kata Qais bin Ar-Rabi' dia kata dia ambil dari Abu Hashim. Ada tempat-tempat lain dia tak sebut pun Abu Hashim. Kadang dia langkau terus ya. Kerana langkau itulah dia tu tak kuat dari segi riwayat. Jadi dalam riwayat tu ada 5 perawi lah daripada dua-dua dengan sanad tahwil tersebut. Maksudnya daripada Salman radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku telah membaca dalam kitab Taurat bahawa keberkatan makanan itu bila berwuduk selepas makan. Dalam Taurat ada sebut selepas makan berwuduk ada berkat. Maka aku menyebutkan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya cerita ke Nabi. Dan aku menceritakannya dengan apa yang aku baca di dalam kitab Taurat. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkatan makanan itu bila berwuduk sebelumnya, sebelum makan, dan berwuduk sesudahnya makan. Ni tengok ada beberapa keadaan ni. Tadi dua-dua riwayat tadi Nabi kata dak, aku tak dak diperintah pun untuk wuduk ni. Nak semayang ya baru ambil wuduk. Jadi itu kita tanggung atas dasar wuduk istilah. Maksud wuduk istilah ni wuduk yang untuk ambil semayang tu. Baik. Kedua, yang dalam hadis ini yang Nabi kata keberkatan pada makanan bila berwuduk sebelum dan wuduk sesudah tu ada 2 perkara. Satu, wuduk dalam
kata bahasa. Dalam erti bahasa iaitu membasuh dua tangan dan berkomor. Bukan wuduk istilah. Satu, boleh kita ambil juga. Kan? Yang maknanya Nabi kata, nak berkat makan, wuduk sebelum, wuduk selepas. Maknanya, sebelum nak makan, kita basuh tangan berkomor. Lepas makan pun, basuh tangan berkomor. Tu kadang, kita baru semayang ni. Lepas semayang, molek-molek kita tak ada apa-apa sentuh. Tak. Keberkatan makanan tu dengan membasuh dua tangan dan berkomor. Walaupun dalam keadaan tangan yang bersih. Apatah lagi kalau tangan tak bersih, iyalah, memang patut pun. Baik. Yang kedua kita boleh tanggung, memang wuduk istilah pun. Cuma, hak sebelum ni Nabi kata diperintah, maknanya wajib. Hak ni bukan perintah, ni bukan wajib. Ni hak baik untuk keberkatan. Maknanya sentiasa duduk dalam berwuduk, sentiasa duduk dalam bersuci. Kalau kita kaitkan pula dengan ayat Al-Quran, Allah kata innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang sentiasa bertaubat dan Allah suka orang sentiasa yang bersuci. Dan oleh kerana orang Madinah mereka bersuci dengan sempurna, dia panggil istinja, batu dan juga air, sehingga Allah puji dengan ayat tadi. Ayat tu ayat pujian untuk orang Madinah asalnya diturunkan. Jadi kita boleh tanggung belaka tu. Sama ada nak kata lurah, ya, ataupun istilah betul. Cuma hak tadi kenapa nampak beza Nabi bila dibawa mari air atau ditanya Nabi kata dak nak mayang baru wuduk. Tu nak maksudkan hak wajib. Adapun kalau tidak wajib tak apa boleh nak wuduk untuk dapat keberkatan pada makanan tu. Kerana kita menghadapi makanan dalam keadaan kita berwuduk. Keadaan kita tu memberi kesan yang berbeza. Kan? Contoh kita nak pergi berjalan, wuduk dulu pergi berjalan, ataupun keluar rumah dalam keadaan berwuduk dan dalam keadaan tidak berwuduk, memang berbeza. Baik. Maksud barakah at-ta'am tu yang Nabi kata keberkatan makanan wuduk sebelum dan wuduk sesudah, maksudnya al-istimraruhu alal akli. Maknanya keberkatan yang berterusan kepada makanan tu akan wujud. Dan manfaat daripada makanan tu pun akan wujud. Dan hilang atau hindar daripada kemudaratan daripada makanan tu pun akan wujud bila orang yang menghadapi makanan itu dalam keadaan dia tu berwuduk. Keadaan dia tu memberi kesan baik. Maka benda ni bukan kecil. Benda yang dia panggil kesan-kesan sampingan ni, atau kerana suasana persekitaran. Jadi kerana keadaan kita, suasana kita tu berwuduk, Allah suka tu, maka kita hadapi makanan pun akan menghasilkan manfaat, menghindarkan kemudaratan. Tu kadang kalau kata di kalangan sahabat Nabi, pernah dalam ada riwayat Khalid bin Walid racun, makan tak boleh racun tak bagi apa-apa kesan pada dia. Tapi kata tak bolehlah kita ambil sengaja tahu racun ambil minum tu, tak boleh. Tapi dalam keadaan-keadaan tak tahu kadang-kadang jadi kau. Saya ingat zaman kecil di pondok dulu, dalam kita duduk pondok guna pelita ayam. Pelita ayam bubuh minyak, orang panggil minyak benar, minyak tu apa minyak benar pula, minyak minyak tanah. Jadinya ada sekali ada kawan dalam pondok saya duduk 2 orang. Dia bubuh minyak tanah dalam botol air oring. Dulu kan ada sarsaparilla oring apa dijual-jual dalam botol tu. Sedang mulai ada dahaga buat kerja sikit, tengok ni ada air oring. Bagi air oring kena minyak. Khair. Tapi minyak tu orang buat ubat. Minyak tanah rupa-rupanya orang buat ubat. Ada saya jumpa orang Jawa, orang Parit Sulong ke mana Johor tu, dia jual minyak tanah. Kata ni minyak tanah ni. Dia kata ubat ni. Orang buat ubat. Ubat apa benda wallahualam. Tapi minyak tanah boleh dibuat tu juga. Baik. Jadi kemudian disebut dalam tu barkatut ta'am al-wudu' qablah wal wudu' ba'dah. Maksud wuduk, tengok dalam syarah ni Imam Ibnu Hajar Haitami bawa mari selalu lughatan.
Pada dia segi bahasa maknanya ai ghaslul yadain, membasuh dua tangan qablahu sebelum makan. Wa qawlu ba'd Syafi'iyah al muradu bihi huna al wudu' syar'i, iaitu wuduk hak semayang. Maknanya boleh kita tanggung semua. Wuduk yang dimaksudkan Nabi ni wuduk yang ambil air semayang untuk semayang boleh, atau wuduk hanya basuh dua tangan. Tu pun makna wuduk bahasa. Nak makan, kalau katakan nak makan pergi ambil wuduk tu, maksudnya basuh tangan tu. Dari segi bahasa, wuduk tu boleh diertikan basuh dua tangan. Dan sebahagian ulama Imam Syafi'i kata, ya wuduk yang dimaksudkan di sini pun tu kerana menghasilkan keberkatan tu adalah wuduk yang buat air semayang, tapi tidaklah hukum perintah. Laisa fi mahallih li tasrih ashabina bi anna al-wudu' asy-syar'i laisa sifatun indal akli. Jadi cuma ada sebahagian ulama-ulama yang lain tidak tidak setujulah. Dia kata wuduk syar'i untuk nak semayang, nak makan ni tidak. Al-wudu' maksudnya membasuh kedua-dua tangan ba'dahu wa ja'alahu nafsil barakah lil mubalaghah. Nak maksudnya mendapat keberkatan. Jadi dan faedah setelah itu juga ialah untuk menjauhkan syaitan. Ia juga sebab orang dalam wuduk dengan orang tak ada wuduk berbeza. Kan syaitan nak hampir lebih mudah orang tak ada wuduk. Dan dia kata dia disokong kalau kata dengan wuduk ini untuk dua-dua makna. Kalau kata makna syar'i pun disokong dengan ada hadis tapi sanadnya dhaif. Ada hadis lain. Disebut gini, hadis lain bunyinya, man akala min hadhihi al-luhum syai'an, sesiapa makan daripada daging-daging ini, falyaghsil yadahu, basuhkanlah tangan, min rihin, kerana bau. Makan daging mungkin ada bau lekat tangan, maka kena basuh. Jadi basuh tu disebut basuh. Kalau kata ni hadis kata wudu, maknanya basuh tu. Kalau dari segi bahasa. Wala yu'adzi man haza'ahu, jangan menyakiti atau dengan sebab bau itu menyakiti man haza'ahu, orang yang berdekatannya. Fa'a'idhu, maka ulangi, maknanya basuh lagi. Rawat Tabrani annahu sallallahu alaihi wasallam ata bi sahfati tafur faqala innallaha lam yut'imna naran. Ini ada beberapa lagi lah riwayat lainnya. Dan begitu juga ada dinyatakan dalam riwayat Anas, kana baginda Nabi yukrahu, tidak menyukai al-kayyu wa ta'amul har. Kai ini rawatan guna api. Zaman dulu kalau ada darah keluar, dia orang akan bakar sesuatu, panahkan tu, tup dia letak untuk mati mati panah tu. Itu satu jenis bentuk rawatan. Tapi hak tu Nabi ada larang. Sebab Nabi kata tu kadang iyalah kita kata mematikan sel, tapi dalam masa sama mungkin memudaratkan. Dia hak tu diguna pakai untuk orang yang dalam bab hudud, bila kena jenis kerak tangan sebagainya, memang diguna pakai tu. Dia orang akan letak perkara supaya jangan darah keluar banyak, nak menghentikan darah. Diselkan tu berhentikan darah. Jadi Nabi tidak menyukai al-kai, maknanya jenis rawatan yang menggunakan api untuk menutup aliran keluar darah tu, kerana itu mungkin akan memudaratkan. Begitu juga Nabi tidak menyukai at-ta'amul har, makanan yang panas. Maknanya panas tu sangat panas akan memudaratkanlah lidah ke. Nah. Wa yaqulu, dan Nabi berkata, alaikum bil barid, kamu patut sejukkan dulu. Fa innahu, kana ianya zu barakah, memiliki keberkatan. Ala, ketahuilah, wa innal harra, sesungguhnya yang panas itu la barakatalahu, tiada keberkatan. Ini tentang barakah-barakah banyak juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam beberapa riwayat yang lain. Dan ada sedikit tambahan dalam apa yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar Haytami. Dia sebut annahu sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anin naum 'alal akli. Nabi SAW tegah
tidur atas makan. Maksudnya lepas makan terus tidur. Nabi melarang. Yanha melarang Nabi anin naum, daripada tidur, alal akli, sesudah saja makan terus tidur. Wa yadhkuru, dan dia menyebut annahu, bahawasanya ia perbuatan demikian yughashil qalba, boleh menggelapkan hati. Itu ada riwayat. Orang yang tidur terus selepas makan ni boleh menggelapkan hati. Itu dari segi dari segi agamanya, dari segi kesihatan pun memang tak baik. Waliza qala al-atibba, kerana itu ahli perubatan menyatakan, man arada hifdhas sihah, orang yang nak memelihara kesihatan, falyamshi ba'dal asya, dia kena berjalan selepas makan malam. Maknanya lepas makan jalan. Walau sekalipun mi'ata khatwatin, 100 langkah, wala yanamu, jangan tidur aqibahu, sesudah saja makan malam. Fa innahu, kerana ia, terutama malam ni, mudirrun jiddan, memudaratkan sangat. Wa mimma, dan antara perkara yushilul hadam, memudahkan untuk hadam makanan ini, as-salatu ba'dal akli, sembahyang lepas makan. Jadi cantiklah orang yang kata sebelum makan ni, sebelum tidur ni kita sembahyang dulu. Sembahyang akhir malam, maknanya sebelum nak tidur sembahyang taubat atau apa sembahyang pun. Maka antara lain kalau kata orang makan, maknanya sebelum nak pergi ke tidur dia jalan dulu. Dan antara perbuatan yang baik ialah dia melaksanakan sembahyang. Tu cantik jadi. Jadi jalan dulu biar jadi 100 langkah, kerana apa? Disebut oleh ahli-ahli al-atibba perubatan. Jadi antara lain perkara yang besar iaitu supaya jangan hati tu digelakkan lah. Dan gelak hati ni dah payah. Ilmu nak masuk payah, pemahaman agama payah. Baik, itu ada hadis 3 dalam bab ni. Bab yang berikut ni hadisnya ada 7. Boleh kita baca satu dulu, tak apa. Babun ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'dal faraghi minhu. Bab mengenai perkataan atau bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan dan sesudah makan. Maknanya doa sebelum dan selepas makan. Hadis yang ke-121, kita baca satu ni. Hadis marfu' wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana ibn Lahi'ata an Yazid bin Abi Habib an Rashid bin Jandalin al-Yafi'i an Habib bin Ausin an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqarraba ta'aman falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih qulna ya Rasulullah kaifa hadza qala inna dzakarna ismallahi hina akalna summa qa'ada man akala wa lam yusammillaha ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Ini hadis pun dhaif. Di bawah sekali disebut akhrajahu, telah merekodkan Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, wal Baghawi bi isnadin, dengan sanad riwayat muallif wa fihi Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah nilah yang tak kuatnya, yang jadi dhaif ni. Wa huwa sayyi'ul hifz, dia kerana dia ni jenis pelupa sikit. Jadi dari segi perawi ni bila ada kekurangan-kekurangan akan menyebabkan hadis riwayatnya tu tak kuat. Wa fihi rawiyani la ya'rifan, begitu juga dalam riwayat ini 2 perawi tidak dikenali. Wa zakarahul Haisam fil Majma' wa qala rawahu Ahmad wa fihi Rashid bin Jundul wa Habib bin Aus wa kilahuma laisa illa rawin wahidin. Sehingga ada ulama kata
Rashid bin Jandal ni dengan Habib bin Aus sebenarnya orang sama ya. Jadi maknanya riwayat dia dari dia ni tak tepat. Tu sebab tak kuat tu. Wa baqiyatu isnad, selain pada tiga ataupun dua orang ni, Ibnu Lahi'ah dengan dua nama sebenarnya satu tu, selain pada tu rijalus sahih, semuanya kuat. Dan hadis ni oleh kerana ada sokongan-sokongan yang lain, wa hadisuhu hasan, dan jadi hadis tu di peringkat naik jadi hasan daripada dhaif. Makna hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, pada suatu hari kami sedang bersama Nabi SAW, maka beliau mendekati makanan, maksudnya dia bawa datanglah makanan, dibawa datang, sambil berkata, tidak pernah aku lihat makanan yang lebih besar keberkatan daripadanya pada awal kami memakannya. Pada awalnya tengok ini makanan, alhamdulillah macam banyak, nampak berkat lah ni. Dan tiada kami melihat makanan yang lebih sedikit keberkatannya di akhir. Tapi tengok akhir, macam habis dah. Taklah ramai mana makan. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa terjadi begini? Pada awal tengok macam banyak ni, berkat mungkin kita makan cukup ataupun lebih. Tapi makan-makan tengok tak ada habis dah. Macam mana boleh jadi? Sabda beliau, sesungguhnya kita menyebut nama Allah ketika kita hendak makan. Masa nak makan tadi, kita sebut nama Allah. Itu sebab Nabi ajar nak tiri dia kan, iaitu Abu Salamah, Samillah, sebutlah nama Allah. Maknanya sekurang-kurang bismillah cukup. Sekurang-kurang tu. Nak sebut bismillahirrahmanirrahim tu lebih banyak panjang, elok lagi lah. Paling kurang pun bismillah, samillah, sebab Nabi ajar tu. Jadi Nabi kata mula-mula tadi kita nak makan, kita ucap nama Allah ketika kita hendak makan. Kemudian duduk pula, ada orang lain mari tengah makan tadi, mereka yang memakan tidak menyebut nama Allah. Tu sebab dalam bab makan, kita makan terutama di rumah kan, kita makan seorang dua, lepas tu mari lagi anak ke apa, tanya dulu tu, mu baca bismillah, kena. Peringatkan benda tu patut ni, sebab berlaku zaman Rasulullah lagi. Ada orang yang mari lepas tu, dia mari makan tak sebut nama Allah, maka syaitan turut makan bersamanya, sehingga hak asal makanan yang berkat tu jadi tak ada. Dah syaitan mari duduk dah. Kita sebut nama Allah, syaitan tak bolehlah mari bersama. Tu sebab bila orang sebut nama Allah, syaitan kata tak ada makan hari ni. Bahagian dia. Keluar daripada rumah sebut bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Tak boleh masuk rumah keluar rumah tak boleh duduk bersama, tak boleh ganggu. Masuk rumah pun dengan bismillah, tak boleh nak masuk rumah dia. Syaitan tu. Jadi syaitan akan guna peluang. Walaupun orang lain ucap bismillah, ada seorang tak ucap, maka syaitan dengan dia tu ada ruang tu. Maka itu patut kita tu dalam keadaan anak beranak kita makan berjemaah, dalam masa sama memperingatkan satu sama lain. Itu sebab asalnya baca doa berjemaah tak ada pun. Tapi sebenarnya mungkin atas dasar kita tengok alim ulama ada yang buat atas dasar ni atas dasar tak nak satu pun ada yang tidak menyebut nama Allah. Tu satu sisi, satu aspek. Tapi daripada aspek yang lain, setiap orang kena sebut. Kena sebut. Sebab kalau kita kata seorang sebut, yang lain amin saja, nak banding dengan setiap orang menyebut, tu lebih kuat kan, daripada segi kesannya. Jadi ini penting supaya apa, makanan daripada keberkatan amal sebenarnya. Berkat-berkat ni pada amalan. Itu sebab berkat bukan pada tubuh badan. Tubuh badan seseorang tak ada berkat pun. Di keberkatan pada seorang ni ilmu banyak kerana ilmu. Amalan dia baik, molek kerana amal. Dia orang mukmin, keimanan. Jadi sebab yang ada pada dia tu. Kalau dia ni bukan orang beriman, bukan orang beramal soleh, bukan apa, tak ada benda pun, orang sama. Oleh kerana itu, keberkatan bukan pada batang tubuh orang, tetapi pada iman dia, amalan dia, bacaan-bacaan dia.
Jadi di dalam syarah ni kata, inna zakar nasmallah, kita menyebut nama Allah. Dan menyebut nama Allah ni dengan ucapan tahsulu bi bismillah, dengan menyebut bismillah saja pun terhasil. Adapun tambahan Ar-Rahmanur Rahim itu adalah kesempurnaan. Qalahu An-Nawawi, Imam Nawawi kata jika kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, akmal, lebih sempurna. Tetapi ada juga ahli hadis, para muhaddisin yang tidak bersetuju dengan Imam An-Nawawi. Sebab dia kata dah dalam hadis Nabi, Nabi kata samillah, sebut nama Allah, maknanya bismillah lah. Apa tambah-tambah tu? Walaupun kata Imam Nawawi itu Bismillahirrahmanirrahim tu kan, orang panggil bismillah lah tu hak sempurna. Kita kira amal dengan awal ayat Quran. Tapi ada juga ulama dia tak setuju dengan kata Imam Nawawi. Tak apalah, tu masing-masing lah. Sebab dia kata kelebihan itu ialah dalilan khassan, dalil yang khusus. Dalil khusus maknanya disebut dalam hadis bab makan ni, Nabi sebut nama Allah, maknanya bismillah. Begitu juga dia kata watandubu, menjadi sunat menyebut bismillah ini, sama ada bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim, walaupun seorang yang berjunub, walaupun seorang dalam nifas, walaupun seorang dalam haid. Orang dalam haid kan tak boleh sebut kalau ayat Quran, tapi zikrullah boleh. Dan itu dia kata illam yaqsudu biha Qur'anan, jika tidak maksudkan Quran lah. Kalau kita baca sempurna Bismillahirrahmanirrahim, tapi bukan kita qasak baca Quran, kita qasak baca bismillah lah nak makan ni, sebab ada Nabi baca doa. Tetapi kalau ada orang dia qasakkan baca tu adalah daripada Al-Quran, sedangkan dia dalam berjunub ataupun dia dalam haid, maka memang jadi haram. Memang pun dalam Al-Quran ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tidak boleh qasak ayat dalam Quran tu, dia kena qasak zikir. Qasak zikir tak salah. Dan begitu juga sunat ini boleh terguna atau diguna pakai ketika setiap apa saja perkara-perkara yang kita nak buat, terutama perkara yang inda kulli amrin muhimmin, benda yang penting, benda yang utama, benda yang elok, maka kita ucaplah di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam perkara makruh, benda haram, tidak disunatkan. Nak buat satu benda tu makruh, dia buat, lepas tu baca bismillah pula nak buat tu, tak boleh, tak jadi sunat lah. Bahkan dia kata sini, lau samma ala khamrin, kalaulah seorang tu dia pemabuk, minum arak, masa nak minum arak dia baca Bismillahirrahmanirrahim, nak minum arak benda haram, tak boleh. Dia baca sampai ada ulama kata bal lau samma ala khamrin kafara, hukum kafir. Maksud kafir paling ringan iaitu kufur nikmat lah. Ala ma fihi mimma huwa mubayyinun fi mahalli, iaitu dia seolah macam menghina penggunaan kalimah bismillah. Hak tu kalau jatuh tu, ni ulama yang lebih keras sikit lah. Tak boleh. Wa huwa huna sunnah kifayah, maknanya sunat kifayah. Bila disebut sunat kifayah, sama ahadun minal aklin ajza'a. Kalau kita makan ramai-ramai, seorang sebut memadai hak lain. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tengok hadis tadi, tak, orang lain sebut bismillah, tapi ada seorang mari tak sebut, syaitan makan dengan dia, tak ada keberkatan. Kan? Ada yang menyatakan sunat baca bismillah ni sebelum makan ialah sunat kifayah. Maksud sunat kifayah, kalau dia duduk 4 orang, seorang sebut, yang lain cukup. Jadi ada di situ pendapat lah. Maknanya kalau tengok pada lafaz hadis tadi, tak boleh, tak cukup seorang baca hak lain untuk orang lain, kena setiap orang juga baca. Jadi kata kalau kita nak terima yang mengatakan sunat kifayah, macam mana dengan lafaz hadis tadi? Nabi kata masa kita makan, lepas tu ada orang makan tanpa ucap bismillah tu hilang berkat. Jadi nampak eloknya setiap orang lah membaca bismillah tadi. Lagipun bacaan tu dapat sunat.
Cuma ulama yang kata sunat alal kifayah ni menjadi memadai bagi semua. Kita makan ramai-ramai, seorang baca bismillah, kadang-kadang kita baca doa bersama, memadai bagi yang lain. Cuma dia kira gini, bila orang tanya balik macam mana dengan hadis tadi tu, hak seorang mari makan dan syaitan bersama yang apa tu, maka dia kata kalau syaitan makan bersama itu bersama orang yang tak baca bismillah langsung. Jadi gi mari gitu juga. Nampak tak tu juga kan? Jadi nak kemas kena setiap orang juga. Jadi lepas tu pula ada orang jawab lagi ni, ulama jawab, dia kata okey, dalam hadis tadi yang makan tu Nabi SAW kata kita tadi baca bismillah dah, makan molek dah, dapat keberkatan. Mari seorang tu dia tak baca bismillah, kemudian syaitan makan bersamanya. Baik. Jadi hak ni ulama jawab, dia kata kisah tu kisah yang khusus. Orang tu memang bersama dia syaitan. Dia baca ke tak baca pun memang syaitan ada bersama dia dah. Wallahu a'lam, mungkin amalan lain lagi ada yang menyebabkan syaitan tu sok mau bersama dia. Itu ada jawapan ulama. Kan? Tapi kita duk nampak tengok macam-macam mana pun terbaiknya setiap orang bacalah bismillah tu, supaya tidak kita keluar daripada dia panggil ikhtilaf. Kalau kita kata tak, seorang baca cukup tu ada ikhtilaf sini, ada beberapa pendapat lain pula. Jadi kalau setiap orang baca memang tak akan jadi ikhtilaf. Cuma ada lagi yang berpendapat orang yang mula-mula makan 4-5 orang baca bismillah, habis selesai mereka orang lain mari makan yang tak baca bismillah di tempat yang sama, itu yang syaitan boleh bersama dengan mereka. Itu pun ada pendapat. Jadi yang kita nak nampak, setiap orang baca bismillah supaya terhasil keberkatan bacaan doa dan juga keberkatan makan berjemaah. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu, kita sambung nanti hadis yang kedua. Sambungan kita ni muka surat 85. Babu azkarir ruku', bab mengenai zikir-zikir ketika ruku'. Rukuk dari segi bahasa dipanggil sebagai inhina, merendahkan. Sebab itu yang berkenaan tafsir dalam surah Yusuf yang mana disebut tentang semua adik-beradik dia tu sujud kepada ayah dia di akhir tu, kepada Nabi Yusuf pun, yang takbir daripada sebelah, ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyams
ra'aituhum li sajidin. Aku lihat semuanya sujud kepadaku. Sujud tu maksudnya inhina, merendahkan, maknanya tunduk lah. Satu. Dan ada ulama kata itu syariat mereka membolehkan. Cuma bila kata syariat mereka membolehkan tu ada sedikit kemusykilan. Kemusykilannya apa? Semua nabi-nabi mengajak manusia kepada tauhid Allah. Maka sujud hanya layak bagi Allah. Jadi kalau tengok pada hak tu tidak bolehlah kepada selain Allah Ta'ala walaupun di zaman sebelum Nabi Muhammad. Jadi sedap sekalinya sujud dalam maksud merendahkan atau tunduk. Dan merendah atau tunduk ni tidak boleh melebihi had rukuk. Itu sebab kadang-kadang terjadi macam mana di kalangan kita kan, anak cucu kita ni bila bersalaman dia akan cium tangan. Itu sebab nak supaya tidak jadi mereka tunduk sampai kepada had rukuk, maka dia kena duduk di bawah. Kalau selalu kan musim hari raya tu okey ni duduk atas kursi. Anak-anak mari nak bersalam nak tu, jadi biar dia duduk dulu. Maknanya dia duduk bawah, dia salam tak jadi rukuk, had rukuk ataupun had tunduk lebih tu. Dia akan jadi dia salam saja. Kalau tidak akan berlaku. Cuma kita kata memang kita tidak berniat pun, tetapi pelaksanaan kadang pandangan orang jauh tu. Orang tengok, warna ni kata kan. Gitu. Itu berlaku. Baik. Zikir rukuk. Dan dalam Al-Quran pun rukuk diguna pakai sebagai satu kalimah yang kadang-kadang ditakbirkan sebagai maksud solat. Qad tazaharatil akhbar. Banyak hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika rukuk. Allahu akbar, itu dia panggil takbir intiqal, takbir pindah rukun. Dan hukum takbir tu, dan itu hukumnya sunat. Tak sebutan Allahu akbar takbir intiqal pun sunat. Apabila ditinggalkan maka hukumnya makruh tanzih. Ni benda sunat. Cuma kalau tinggal sunat, selalunya sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa dak. Di tempat ni sebab Nabi buat. Walaupun dia tu hukum sunat, tidak wajib. Kerana Nabi buat, maka jika ditinggalkan takbir tu, tak sebut pun Allahu akbar, turun lagi rukuk. Contoh sembahyang sendirilah, bayangan jemaah tak boleh imam buat gitu. Sembahyang sendiri, dia tak sebut Allah akbar, dia turun ya. Dia akan jadi hukum makruh tanzih, makruh ringan. Tanzih ni ringan. Hukum ringan ni tak berat, tapi tetap makruh kok. Makruh tu maknanya Allah Ta'ala tak suka. Gitu. Solatnya tidak batal dan tidak perlu diganti dengan sujud sawi pun. Sebahagian ulama-ulama usul dia tidak bagi tahu hukum makruh tanzih, dia bagi tahu apa? Khilaf aula. Ni menyalahi yang aula tu ya. Jadi kalau kita menyalahi aula, tak boleh tu, jadi dia kata makruh tanzih tu, makruh ringan. Solatnya tidak batal kerana dia bukan benda rukun, tinggal tu. Dan tidak perlu diganti dengan sujud sawi kerana dia bukan sunat abad. Demikian halnya semua bacaan takbir dalam solat selain takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram adalah rukun, mesti sebut. Angkat tangan ketika menyebut takbir itu adalah sunat. Kalau takbir intiqal ni, sebutan takbir itu pun sunat, angkat tangan itu pun sunat. Kerana takbiratul ihram adalah salah satu rukun dalam solat yang tidak akan sah solat jika tidak dilakukan. Maka mesti takbiratul ihram tu disebut. Telah kami jelaskan jumlah takbir dalam solat pada bab-bab pertama perbahasan tentang solat.
ada satu riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullah bahawa seluruh bacaan takbir ini hukumnya wajib. Sebutan tu maknanya bagi dia Hambali ya. Sebutan takbir tu termasuk rukun, mana qauli. Bacaan takbir hukumnya wajib. Apakah bacaan takbir ini harus dibaca panjang? Cuma persoalannya boleh baca panjang ke tidak? Ada dua pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang paling benar iaitu pendapat dia panggil qaum jadid, ataupun dia dalam Imam Syafi'i punya fatwa dia ada jadid dengan qadim, baru dengan lama. Semua yang diguna pakai jadid ya, kecuali Imam Sayuti tulis dalam kitab Ashbah Nazair, tak silap saya 11 atau beberapa belas, yang mana fatwa diguna qadim. Yang lain pada tu semua jadid. Jadi maksudnya fatwa ketika Imam Syafi'i di Mesir, Imam Syafi'i dulu asal di Iraq kan. Lepas pada tu dia ada dituduh lah, kerana dia Imam Syafi'i ini keturunan Nabi, dan di kawasan Mesir sana pun orang-orang Fatimiyah, orang-orang Syiah Fatimiyah ramah. Jadi dia tuduh itu selepas jadid tu. Selepas tu dituduh bila dia duduk sana jadi mufti di Mesir di zaman Harun Ar-Rasyid, diikat bola besi kat tangan, kaki, diheret daripada Mesir sampai ke Baghdad. Nah tu selepas fatwa-fatwa jadid. Jadi fatwa qadim sebelum tu di Kufah, lepas tu pergi ke Madinah, di Madinah tu fatwa jadid. Jadi dalam amalan mazhab Imam Syafi'i ini kebanyakan semua hukum jadid. Maknanya jadid tu yang terbaru, yang terkini. Imam Syafi'i jumpa yang baru banyak. Itu lebih diguna pakai, kecuali beberapa belas tadi ya dalam kitab Ashbah tulis yang dikekalkan hukum-hukum qadim. Tapi yang ni termasuk yang jadid ni. Pendapat yang qaul jadid yang mengatakan sini yang paling benar adalah pendapat beliau yang kedua. Dia tak sebut gimana? Pendapat beliau yang kedua bahawa dianjurkan untuk dibaca panjang sampai pada kedudukan rukuk sehingga sibuk dengan zikir rukuk, agar tidak ada satu bahagian pun dalam solat yang kosong dari zikir. Maksudnya fatwa diguna pakai satu pendapat kata tak perlu dimat. Allahu Akbar sampai tak sampai lama mana tak kira. Tapi pendapat kedua ini yang diguna qaul jadid, fatwa diguna pakai dalam mazhab Syafi'i, sunatnya ialah selama mana kita tidak sampai lagi, selama tu takbir. Maknanya daripada atas, contoh nak pergi rukuk ni, Allahu Akbar, bila rukuk saja cukup kita punya kedudukan, baru habis bar tu. Supaya apa dia kata? Supaya setiap masa tu diisi, tidak ada masa kosong. Kalau contoh kata takbir Allahu Akbar, lepas tu tak gerak lagi, baru nak gerak, jadi masa tu kosong, tidak dipenuhi dengan zikir. Maka itu sunatnya dipenuhi dengan zikir. Dan ini daripada aspek yang lain dia panggil gabungan qauli dengan fi'li, disamakan, masuk. Jadi Allah mula gerak, bar sampai, cantik ya. Macam tu juga bangun daripada sujud, lama Allahu Akbar nak sampai atas. Sebab apa? Setiap kita bangun daripada sujud rakaat pertama dan ketiga, disunatkan duduk istirahah. Kan? Bangun tu bukan bangun terus. Bangun, duduk istirahah dulu. Maknanya duduk macam antara dua sujud dulu, baru bangun pula. Jadi nak ucap Allahu Akbar tu panjang. Tu sebab bagi imam dua tempat dia sunat melewatkan sebut tu. Salah satunya ni sujud kedua tu dia gerak dulu, bangun dulu, boleh baru lepas tu dia sebut Allahu Akbar. Sebab kita bimbang ada makmum yang lebih cepat atau lebih kuat. Imam ni dah
Umur lama dah. Kan? Gerak slow. Hak makmum ni express. Tak bunyi ya Allah dia sung lalu dah. Tengok imam tak bangun lagi. Dia bangun dah. Jadi tu sunat imam gerak dulu. Baru imam sebut. Tu di antara tempat tu. Jadi maknanya qaul yang jadi ni yang paling aula ialah dimatkan ucapan takbir itu untuk tidak ada ruang kosong dalam tempoh dia nak sampai ke rukuk. Lain halnya dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tak payah nak panjang sangat pun kerana yang benar adalah disunatkan untuk dibaca pendek. Allahu Akbar takbiratul ihram. So, kalau kita nak kata masuk kedok sebab kita nak sahaja aku nak ada qasa ta'yin ta'aruk dalam takbir. Dia sebenar dalam tu kena ada tetapi tidak semesti sampai semua. Tu antara pendapat paling kuat. Imam Sayuti kata yang penting dalam tempoh Allahu Akbar tu ada kita punya qasad, ada ta'yin, ada ta'aruk, ada walaupun tak sempurna lagi. Contohnya Allahu Akbar kita baru separuh dalam niat tapi selepas tu bawa pergi ke depan tak ada masalah. Itu kerana untuk takbiratul ihram tak perlu kita matkan, tak panjangkan, lebih elok. Lain halnya dengan takbiratul ihram kerana yang benar adalah disunatkan untuk dibaca pendek. Kerana disertai dengan niat solat apabila dibaca panjang, maka akan terlalu memberatkan bagi orang yang solat. Yang lain-lain dia kena ihtiyat, kena jaga. Dan jika dia dibaca pendek maka akan menjadi lebih mudah baginya. Mudah untuk semua, mudah untuk makmum. Demikian juga hukum takbir-takbir yang lain. Penjelasan akan hal ini telah berlalu pada perbahasan takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Apabila telah sampai pada kedudukan rukuk, selanjutnya membaca zikir rukuk, iaitu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sekurang-kurang 1 dan 3 tu sempurna yang adnal kamal, sekurang-kurang sempurna. Maha suci Tuhan yang maha agung, maha suci Tuhan yang maha agung, maha suci Tuhan yang maha agung. Adapun ada sebutan kita subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu ada gabungan sebenarnya riwayat yang berbeza. Dia ada gabungan riwayat. Kadang kita 2-3 riwayat kita gabung baca dan perkara tu tidak salah. Macam doa keluar tandah. Keluar tandah ni satu doanya ghufranaka saja. Yang kedua doa alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani. Jadi kita gabung dua tu. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani. Bila kita gabung, okey tak ada masalah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada riwayat Huzaifah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuknya yang panjang mendekati panjangnya bacaan surah Al-Baqarah. Ni bukan dalam sembahyang fardu. Pernah Nabi dalam sembahyang sunat dia. Sahabat Nabi nak ikut, dah lah baca panjang dah. Masa qiyam, rukuk panjang kok. Yang panjang mendekati maknanya hampir nak sama panjang bacaan surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan surah Ali Imran. Mengucapkan subhana rabbiyal azim maksudnya mengulangi bacaan tersebut dalam rukuk sebagaimana dijelaskan dalam Sunan Abu Daud dan selainnya. Diriwayatkan dalam kitab Sunan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qala ahadukum," apabila seseorang kamu mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhan yang maha agung, salasan 3 kali, faqad tamma ruku'uhu, maka rukuknya telah sempurna. Maknanya dalam tu tamakninah pun sudah dapat. Dia tamakninah ni orang kata qadar dia pendek ya, sekadar ucapan subhanallah. Maknanya kalau ada orang tak ucap langsung tasbih pun, dia rukuk subhanallah dapat dah dia punya, dia panggil rukun tamakninah. Jadi kalau dia baca subhana rabbiyal azim lagi apa lebih pada itulah dapat tamakninah tu. Dia hak tak dapat ni bukan kata kita kena duduk berhenti tu sekadar tu berhenti, tak termasuk bacaan tu, bukan begitu. Bacaan pun termasuk dah.
Diriwayatkan dalam As-Sahihain, iaitu Sahih Bukhari Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya mengucapkan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan segala puji-pujianmu, Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunlah aku. Jadi ada riwayat Aisyah, dalam rukuk pun Nabi sujud baca hak ni, dalam sujud pun Nabi baca hak ni. Jadi ini boleh kita jadikan sebagai bacaan tambahan lah, terutama dalam sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat tambah apa yang kita tahu daripada Nabi baca. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk dia mengucapkan Allahumma laka raka'tu, ya Allah, kepada engkau aku rukuk, wa bika amantu, kepada engkau aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku berserah diri, wa khasha'a laka sam'i, pendengaranku khusyuk kepadamu, wa basari, penglihatanku khusyuk kepadamu, wa mukhi, otak akalku, wa azmi, tulang-tulangku, wa azmi, persendianku, mukhi tulang, azmi segala persendian, wa asabi, semuanya tunduk. Asabi itu pun orak-orak. Azmi itu tulang, mukhi otak akal. Azmi tulang, asabi persendian sini disebut. Sendi ataupun orak-orak semua. Semuanya tunduk kepadamu. Boleh juga ni sebagai hak zikir atau tambahan. Diriwayatkan dalam kitab Sunan dengan lafaz dia tak sebut Sunan mana? Wajah fi kutubis Sunan. Dalam kitab-kitab Sunan, maknanya Sunan Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dengan Nasa'i. Disebut tentang hadis khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Cuma ada tambahan wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Pendengaranku, tambahan yang hak tadi tu. Pendengaranku, penglihatanku, akalku, tulangku dan apa yang diangkat oleh kedua kakiku tunduk pada Tuhan semesta alam. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim juga daripada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya mengucapkan Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ni antara bacaan dalam rukuk. Jadi jika kita mempelbagai banyak, nak rukuk lama baca ni. Campur tak salah. Cuma benda ni dalam sembahyang jemaah tu tidak dianjurkanlah, sebab jemaah dia buat sekadar sederhana. Tidak menyusahkan. Kalau sembahyang sendiri tak apa, nak panjang mana pun. Wahai zat yang maha sempurna lagi maha suci, Tuhan para malaikat dan malaikat Jibril. Maknanya semua ni puji-pujian pada Allah. Pakar dalam bahasa Arab mengatakan subuhun dan qudusun boleh dibaca dengan harakat dhammah. Pada awal keduanya subuhun, qudusun, dan boleh juga dibaca dengan fathah. Sabbuhun qaddusun, boleh. Hak depan tu maknanya huruf sin dengan huruf qaf. Subuhun huruf sin tu boleh baca depan dan boleh baca di atas. Jadi kalau subuhun baca depan, sabbuhun bagi di atas, boleh. Begitu juga quddusun dan boleh dibaca qaddusun. Cuma dia kata yang terbaik, yang termasyhur dan terbanyak adalah harakat dhammah. Tetap subuhun quddusun tu yang terbanyak sebab dia sesuai, pembacaan yang sesuai. Kami meriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdiri dan membaca surah Al-Baqarah. Tidaklah baginda melewati ayat tentang rahmat kecuali berhenti sejenak dan memohon rahmat. Tidaklah baginda melewati ayat tentang azab kecuali baginda berhenti sejenak dan memohon perlindungan. Kemudian baginda rukuk yang panjangnya sama seperti baginda berdiri. Dalam rukuknya pun baginda mengucapkan Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah.
Maha suci zat yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kesombongan dan keagungan. Maksud kesombongan tu iaitu kebesaran. Kemudian dalam sujudnya baginda juga mengucapkan seperti itu. Ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dalam kitab As-Sunan. Diriwayatkan pula oleh Imam Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il dengan sanad yang sahih juga. Jadi ini semua bacaan-bacaan boleh kita bawa baca sebagai tambahan. Kita perhabis bab tu. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ammar ruku', adapun ketika di waktu rukuk, fa azzimu fihi rabb, maka agungkanlah Tuhan. Banyak baca dengan kalimah-kalimah agung. Perlu diketahui bahawa hadis di atas adalah intipati daripada kajian bab ini, iaitu mengagungkan Allah pada waktu rukuk dengan lafaz apapun. Akan tetapi yang terbaik adalah membaca semua zikir ini yang disebut, kerana ada riwayat yang kuat, yang sahih. Semua zikir ini apabila memungkinkan dan tidak sampai mengganggu orang lain. Dimulakan dengan bacaan tasbih. Apabila ingin ringkas maka cukup dengan tasbih. Kesempurnaan minima paling kurang terletak pada 3 kali bacaan tasbih. Namun apabila hanya melakukan sekali sahaja pun, maka telah melakukan inti dari tasbih tersebut. Maknanya sekurang-kurang nak baca ringkas sangat pun sekali subhana rabbiyal azim pun cukup. Dianjurkan jika ingin meringkaskan sebahagian zikir, maka sekali waktu berzikir dengan sebahagiannya dan di waktu yang lain berzikir dengan sebahagian yang lain. Dianjur untuk kita ni amal semua hadis. Ada sembahyang sunat ni baca hak ni, sembahyang sunat lain baca hak lain pula. Maknanya semua tu akan dibaca. Seperti dalam amalan-amalan, contoh orang panggil amalan ahzab, hizib tu kan. Dia sebenarnya contohnya antara Hizbul A'zam. Hizbul A'zam Syekh Mullah Ali Qari, dia kumpulkan hadis-hadis Nabi tentang zikir. Kemudian banyak. Kita nak habis satu hari tak. Jadi dia bagikan 7. Hari contohnya hari Jumaat baca hak ni. Hari Sabtu, maknanya satu minggu tu kita baca semua kitab tu. Bermakna kita telah pusi baca semua. Macam tu dianjurkan hak ni. Maknanya tak boleh baca dalam satu sembahyang pun, kita bagi-bagikan sembahyang yang lain. Selain itu juga difahami, demikianlah kepada waktu-waktu solat hingga dapat membaca kesemua zikir. Demikian dianjur pada setiap kali zikir. Selain itu juga perlu difahami bahawa zikir ketika rukuk menurut kami adalah jumhur ulama hukumnya sunat. Zikir-zikir ni apabila ditinggalkan baik dengan sengaja atau tidak, maka solatnya tidak batal, tidak berdosa dan tidak perlu menggantikan dengan sujud sahwi pun. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan sebahagian ulama berpendapat bahawa zikir tersebut hukumnya wajib. Maknanya zikir kena, cuma pilihan beberapa tu lah. Bagi orang yang solat hendaklah menjaga zikir ini kerana penjelasan perintah yang terdapat dalam hadis sahih. Jadi kita beramallah dengan hadis. Seperti hadis di waktu rukuk agungkanlah Tuhan, dan hadis yang telah disebut sebelumnya agar dapat keluar dari perbezaan pendapat para ulama rahimahullahu ta'ala. Maknanya janganlah kita sampai tak sebut langsung. Kita nak keluar ikhtilaf. Bila nak keluar ikhtilaf, Imam Ahmad kata wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i kata tak wajib pun, sunat ya, tinggal tak apa. Tapi kita sebut juga atas dasar keluar dari khilaf. Kalau kita sebut juga, walaupun sunat bagi kita, tapi ada orang wajib bagi dia. Sebab tu keluar daripada khilaf ni adalah antara yang terbaik. Kadang ada tempat kita ni ramai orang mazhab Hanafi. Jadi tengok keadaan tu, ada tempat-tempat yang mana kalau orang tu dia faham juga, dia belajar juga, tak ada masalah. Kalau tak belajar tu masalah sikit. Kami pernah pergi pendalaman di kawasan Pakistan. Di pendalaman ni kadang tidak didedah ilmu kan. Kita semayang angkat takbir intiqal. Dia mari tepuk tangan. Apa dia kata ni? Tengok semayang. Dah takbiratul ihram memang semua orang angkat. Takbir intiqal tu dia duduk sebelah boleh tepuk tangan. Dah dia tak bagi tepuk. Lepas semayang dia marah. Dia kata apa tu akak-akak mana? Dah akak-akak tangan. Dalam mazhab Hanafi tak sunat benda tu. Kita sunat. Benda tu dalam mazhab Hanafi tak sunat pun. Bukan kata apa tak boleh langsung kan. Tak sunat. Jadi dia Hanafi. Dia tengok akak tu dia marah lalu. Ada. Macam tu juga tentang amin. Bila kita amin derah kan, dalam mazhab Hanafi amin tak ada derah kan, masing-masing baca amin tak derah. Dia bunyinya amin derah, lepas mayang dia tanya lalu
Tu mazhab Hanafi. Hak orang tak faham bukan kata mazhab. Jahil pun ada ke hak. Saya habis tawaf di Kaabah selepas asar, kita nak semayang. Ada seorang mari duk tarik tak bagi semayang. Dia kata, tak boleh. Mamnuk. Semayang lepas asar tak boleh. Kata tepi Kaabah ni. Kaabah ni tak ada waktu yang dilarang semayang. Nak rakyatnya tak tahu. Dia kata, tak boleh ni, lepas asar mana boleh semayang, dia kata. Lepas kita nak kata apa? Kita pergi lari jauh, semayang pula tempat lain. Duduk situ juga, tarik ke dia pula. Tu jahil. Ada juga. Tapi dia sungguh dia tu. Oleh sebab itu bila kita kembali pada ilmu, gitu. Maknanya kita lakukan supaya kita keluar dari khilaf. Tapi macam tadi kalau kata tu sebab dia jahil, nak kata tak boleh nak keluar khilaf jahilnya. Tak ada lah tu. Adapun kalau macam khilaf sunat apa semua, kalau kita lari pada khilaf boleh. Katakanlah satu tempat kawasan tu orang mazhab Hanafi ramai. Jadi seeloknya sembahyang waktu asar dilewatkan. Sebab mazhab Hanafi dia punya masuk waktu asar zillu kulli syai' mislai. Bayang sesuatu dua seumpama. Kita mazhab Syafi'i zillu kulli syai' mislah. Bayang sesuatu seumpama. Maknanya kalau kata kayu 10 meter, bayang dia 10 meter. Masuk waktu asar. Mazhab Hanafi tak masuk lagi. Dia kena 2 kali ganda. 20 meter bayang dia tu. Jadi itu waktu kalau kita perhati orang-orang duk jual kapek apa semua orang mazhab Hanafi ni, asal jarang dia berhenti sembayangan kita. Dia sembahyang lewat-lewat. Sebab waktu dia tak masuk lagi. Jadi kalau kata tempat kita ramai orang mazhab tu, kita nak lari khilaf, kita enjak sikit lah waktu sembahyang tu. Azan lah waktu tak apa. Tapi enjak waktu sembahyang tu supaya lari khilaf. Tu kalau banyak. Kalau tak ada masalah. Ni perkara ni berlaku kalau macam di Jepun. Jepun kadang orang mazhab Hanafi lebih ramai. Kan? Macam masjid saya pergi tu, kita orang mazhab Syafi'i ni kalau kira Indonesia apa semua tu dalam 50 orang ya. Kan? Tapi orang dia dekat-dekat 500. Orang tu 50 orang termasuk Sri Lanka, Indonesia yang ada kawasan Ebinashi dekat tempat duduk dekat Yokohama tu. Orang lain pada tu semua mazhab Hanafi. Tu sebab kita buat sembahyang hari raya, kita ambil satu pendapat yang lari khilaf. Takbir sembahyang hari raya 5 takbir lepas rakaat pertama sebelum takbiratul ihram kan, 5 kali takbir hak pertama, 5 kali takbir kedua. Mazhab Syafi'i 7-5. Mazhab Hanafi 5-3. Jadi ada satu jalan dalam mazhab Syafi'i pendapat yang tak kuat 5-5. Ambil tu nak lari khilaf. Jadi 5-5 kategori seri dah ni. Orang Syafi'i pun ada juga kan ni. Seri orang Syafi'i takbir kedua di 5. Awak Hanafi takbir pertama 5 dapat 2-2 5-5. Ada pendapat tu ada dalam kitab. Untuk tu antara dia panggil pendapat yang tidak kuat dalam mazhab Syafi'i. Dalam masa sama kita nak lari khilaf tadi. Sebab orang sana yang biaya semua kita selalunya orang-orang mazhab Hanafi ya. Orang-orang Pakistan ni dia yang biaya kita pergi, biaya untuk imam ataupun orang-orang yang urus masjid ni. Baik, tidak di mana tu? Keluar khilaf. Selain itu perlu difahami mazhab Hanafi tadi. Mazhab Ahmad bin Hanbal wajib bagi orang yang solat hendaklah menjaga zikir kerana penjelasan tadi wallahu alam. Tidak dianjurkan membaca Al-Quran pada waktu rukuk dan sujud sebab bukan tempat. Apabila membaca selain surah Al-Fatihah, maka solatnya tidak batal. Katalah kita terbaca surah-surah kan di tempat rukuk atau sujud. Demikian pula jika membaca surah Al-Fatihah menurut pendapat yang paling sahih tak juga menjadi batal. Namun sebahagian sejawat, maknanya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan solatnya tidak batal. Solat tetap tidak batal, cuma dia jangan berterusan. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Al-Quran pada waktu rukuk atau sujud. Jadi kalau sengaja tu paling-paling tidak makruh jadi ya, sebab Nabi larang. Jadi tak boleh baca itu. Kalau tidak sengaja kan, ada masa-masa dia tak sengaja masa rukuk tu baca surah apa ni? Contohnya tempat yang lain. Jadi dia cepat-cepat berhenti, di sembahyang tak batal. Kami juga meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ketahuilah,
wa inni nuhitu, bahwasanya sesungguhnya aku dilarang an aqra al-Qur'ana, untuk membaca Al-Quran raki'an aw sajidan, pada waktu rukuk atau dan sujud. Karena waktu ni waktu membesarkan Allah dengan zikir-zikir kebesaran, tak membesarkan, mensucikan, maka itu lebih aula. Dan Nabi kata aku sendiri pun dilarang daripada membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Wallahu a'lam.